di chat di chat. Okey, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya Dr. Haris ingin bercerita atau berkongsi mengenai menjadi penyimpan emas yang berjaya kepada siapa yang baru pertama kali turut serta, saya adalah seorang property dealer dan dalam proses untuk menjadi seorang master dealer. Okey, saya ada 45 orang lebih kurang dealer public gold, campurlah dealer dengan property dealer, dan empire saya lebih kurang 500 orang. Okey, saya mula dengan Ogos saya terus jadi seorang top producer teruskan. Okey. So saya mulakan dengan cerita saya macam mana saya mulakan simpanan emas. Saya mula simpanan emas dengan melihat kepada mereka yang membeli emas. Mak saya menjadi sumber inspirasi saya sebab apa saya tengok dia simpan emas. Lepas tu yang menyebabkan saya lebih lagi gembira nak simpan emas sebab tengok emas ni suka betul mak saya, nenek saya, adik saya semua beli emas, tapi saya tak apa, kenapa tak boleh beli emas kan. Tapi saya fikir waktu tu saya pergi kedai emas, saya fikir ini pun bagus juga, beli emas juga kan. Bagus waktu tu dia emas ni 99.9, lagi bagus saya beli So saya mulakan dengan waktu tu tahun 2011 yang mana saya simpan emas. Saya simpan emas tu harga tu baru RM190 1 gram lah Dan waktu tu orang kata kenapa nak beli emas sampai upah RM50 tapi waktu tu saya tak fikir sangat lah. Sebab saya waktu tu guna duit beasiswa saya ni untuk simpan emas. Dan ini adalah simpanan emas saya yang pertama sebab 2011 waktu tu saya tak kenal lagi public gold saya kenal PAMP lah, PAM. Okey, so saya mulakan dengan RM1,950 ni adalah simpanan daripada saya punya duit beasiswa saja Okey. Seterusnya kita cerita pasal untuk menjadi seorang penyimpan emas yang berjaya. Yang pertama tadi saya cakap apa? Kita kena menjadi seorang penyimpan emas yang berjaya dengan melihat orang lain menyimpan emas dan kita kena start mulakan simpanan emas. Saya mulakan dengan RM2,000 duit beasiswa saya jadi simpanan emas. Dan seterusnya saya mula membaca buku-buku semua buku-buku pertama saya buku-buku saya yang lain yang mana saya gunakan untuk tambah ilmu saya yang saya kongsikan hari ini Okey, sorry slide ni tak berapa nampak sangat tapi saya rasa slide ni sangat penting untuk kita semua faham tentang macam mana kita punya sumber kewangan kita Bila kita tengok hari demi hari coronavirus yang terjadi ni menyebabkan kita rasa sebenarnya sumber kewangan kita makin lama makin merosot. Ini yang bila customer saya banyak cerita, dia kata saya tak ada duit lebihan. Doktor cakap dengan saya nak kena simpan pakai duit lebihan tapi saya tak ada doktor saya tak ada. Nak simpan duit lebihan tu saya tak ada. So saya cakap dengan dia okey, kalau tak ada apa yang kita kena buat adalah kita create duit lebihan tu. Itu yang kita buat sekarang adalah pendapatan kita satu bulan duit kita iSinar ataupun KWSP kita dapat tu dapat daripada duit-duit lain tu sebenarnya adalah sumber kewangan kita sekarang Dalam masa yang sama kita ada pembelanjaan yang banyak juga rumah lah, kita punya kereta, kita punya pakaian, makanan semua tu dan yang lama kelamaan sebenarnya menyebabkan kita ada sedikit menyebabkan kita punya pembelanjaan yang banyak yang kadang-kadang sebenarnya dia bukanlah keperluan dia bukan keperluan sampaikan kita punya net ataupun duit lebihan tiada Ada orang cakap dengan saya tak ada duit lebihan doktor, saya tak ada duit lebihan. Bila tak ada duit lebihan kita kena berhati-hati sebab apa terjadi kita tak ada duit untuk kecemasan So bila kita cerita pasal emas akan terlalu sinonim bila kita cerita pasal 1971 Kenapa 1971? Sebab apa? Waktu tu lah kalau kita tengok duit 100 USD ni dia berkait rapat dengan 1 ounce emas 1 ounce emas. Dan 1 USD ni sebenarnya 1 silver
silver. So sebenarnya apa yang berlaku waktu zaman-zaman sebelum 1971, emas ni dia berganding bahu dengan duit kertas, yang mana duit kertas ni sebenarnya receipt saja, saya receipt saja. Kenapa tak boleh buat emas? Sebab emas 1 ounce ni kalau ada 100 ounce berapa banyak kan, berat kan nak bawa dia. So kita semua fikir tak apalah, kita gunakan duit sebagai receipt ataupun duit sebagai bukti yang bahawa kita sebenarnya ada emas, ada emas. Dan yang terjadi adalah 1971 dan 1971 adalah emas dan duit kertas telah dipisahkan. Bila dipisahkan apa jadi? Duit kertas terus dicetak dan akhirnya mengalami masalah inflasi, dan emas kekal menjadi suatu simpanan yang terbaik dan investment yang terbaik. Kenapa? Emas tidak boleh dibuat, hanya boleh didapat daripada hasil bumi dan dia sangatlah terhad. Kertas boleh dicetak. Sebab tu bila kita cerita pasal emas, orang cakap dengan saya, doktor saya beli emas hari tu 300 doktor. Sekarang harga emas RM240. Saya kata beli lagi. Sebab apa? Kita perlukan duit kertas yang lebih sedikit untuk beli emas hari ni. Kenapa kita nak sedih sebab emas kita turun? Sebab selagi kita tak jual, selagi itulah kita sebenarnya apa? Sebenarnya kita mengalami keuntungan. So tengok duit kertas ini duit kertas ni cerita yang betul kepada yang tak percaya saya. Ini pergi Zimbabwe, boleh pergi dekat dalam internet, tengok kat sana tentang Zimbabwe. Zimbabwe telah mengalami satu kemerosotan ekonomi yang dahsyat sebab apa? Waktu tu dia punya Perdana Menteri telah sangat baik hati. Sebab apa? Dia dah print dengan banyak sangat sampai mengalami inflasi yang teruk. Apa jadi? Kita boleh tengok duit kertas yang ada ni apa jadi? Duit kertas yang ada ni menjadi permasalahan. Sebab apa? Mereka buang saja kita tutup sekejap dia akan dibuang dia di jalan raya. Sebab apa? Dia orang kata ni kertas saja. Dia bukannya ada nilai. Ini akan terjadi kat kita kalau ada berlakunya hyperinflasi. Saya pun tak nak dia terjadi, tapi kita sebagai manusia kita kena berhati-hati sebab dia pernah terjadi. Dan kita tengok ni 100 bilion ringgit dapat 3 biji telur je. Dan inflasi yang berlaku ni bukan inflasi yang mainan. Ini bukan inflasi yang kita panggil tu tak boleh terjadi. Dia pernah terjadi di Zimbabwe dan telah terjadi dan pernah berlaku tahun 2008 sampai 100,000% inflasi. Ini adalah satu benda yang kita kena hati-hati. Sebab tu bila saya cerita pasal emas selalu berkait rapat dengan dan kalis inflasi. Kenapa kalis inflasi? Sebab nilai dia nilai yang terhad dan emas adalah terhad. Dalam masa yang sama nilai dia tak akan jadi kosong. Siapa yang pernah tengok emas RM0? Kalau kita nampak emas RM0, kita sangat bertuah. Sebab apa? Kita dapat emas percuma. Tak pernah terjadi. Okey, ini perbandingan. Orang tanya dengan saya, doktor, yang mana best doktor? ASB best ke tabung haji best ke? Emas best. Ada orang 2-3 hari lepas jumpa saya, dia kata dia dah simpan tabung haji lebih kurang RM15,000. Dia cakap dia nak keluarkan lah. Dia rasa dia nak invest kat tempat lain. Saya kata boleh, tak ada masalah. Kenapa nak invest kat tempat lain? Kata tabung haji tak banyak sangat lah untung. Tapi saya cakap dengan dia, jangan keluarkan semua. Jangan keluarkan semua. Sebab apa? Tabung haji tu untuk kita pergi haji. Sebab apa? Dia tak pergi haji lagi kan? So masih lagi kena simpan dalam tabung haji. Tabung haji tahun ni sangat bagus, dapat 3.25%. Tahniah tabung haji 3.25%. Dapat tabung haji, dapat juga insentif dan tolak dengan kita punya zakat. Zakat. Kita boleh tengok sebenarnya ASB memberikan pulangan yang baik. Cuma tahun ni memberikan pulangan 3%, 4.25%. So sebenarnya purata dia lebih kurang 7%. Dan tabung haji sebenarnya dia tidak not too bad. Sebab apa? Dia telah bayar zakat 2.5%. Sebenarnya dia dapat lebih kurang 7.1% juga sebenarnya. Dan emas telah memberikan pulangan yang bagus, tapi kalau ada orang faham sebenarnya emas ni dia ada turun naik dia. Saya terus terang cakap, kalau kita simpan emas 2012,
Dan lepas tu kita simpan emas 2015, kita akan mengalami kerugian yang besar. Kerugian besar. Ada orang sampai stop beli emas 2013 sampai 2015 apa, dia kata tak ada keuntungan, doktor, tak ada keuntungan. Sebenarnya emas, nanti saya akan buat satu perbandingan. Emas ni sebenarnya kena simpan lama. Saya punya cikgu bahagian kewangan, saya punya cikgu bahagian kewangan ialah Azizi Ali, cakap apa, bila kita nak dapatkan satu ROI, ROI itu maksudnya kita punya keuntungan daripada kita punya investment. Selalunya dia bukan satu hari ya, tuan-puan. Dia mestilah lebih daripada 10 tahun. Lebih daripada 10 tahun. Kalau paling singkat pun 3 tahun. Kalau kita nak simpan emas, memang bukan simpan hari ni besok jual. Kalau kita simpan hari ni besok jual, memang kita tak untung. Tapi hari tu 240, siapa yang beli memang dah untung sekarang sebab dia sudah naik. Sama juga Aziz Ali, saya punya bos, saya punya cikgu saya cakap apa, keuntungan yang berlaku pada emas sangat mendadak setahun lepas, dan ini akan terjadi bila kita simpan emas lagi untuk 10 tahun akan datang. Okey. Ada orang tanya dengan saya, Dr. Haris, kita ni sebenarnya kalau simpan emas ni apa bestnya simpan emas Simpan emas ni dia mengelakkan kita daripada inflasi. Ini saya nak cerita. RM100 kita dulu tahun 1990 banyak barang kita dapat. RM100 kita sekarang ni dah makin lama makin sikit. Dan RM100 sekarang mendapat tak ada sampai kosong masih lagi dapat. Okey, so apa yang berlaku? Sebenarnya emas ni telah meningkat. Duit kertas yang sama RM100 ni telah menyebabkan kuasa beli kita semakin kurang. Kuasa beli semakin kurang. Okey, kita tengok balik dengan perbandingan emas. RM100 boleh beli lebih banyak daripada RM100 sekarang. Bukan sebab dia punya mukanya orang yang sama, bukan sebab beza dia punya struktur ke, beza dia punya logo ke, bukan. Sebab dia punya kuasa tu sendiri, ada inflasi. Inflasi yang berlaku ni dahsyat. Dan dalam masa yang sama kita boleh nampak sebenarnya emas ni tahun 1960 harga dia lebih kurang RM120, RM110. Mungkin kurang daripada tu. Tapi dia masih boleh beli harga yang sama. RM100 macam ni, katalah RM100 dia boleh beli harga yang sama. Tapi harga 2000 saya belum start simpan emas lagi. Waktu tu harga dia lebih kurang RM150, RM130. Memang boleh dapat yang sama banyak. Kalau kita simpan emas telah menutup atau mengurangkan kita daripada berlakunya inflasi. Inflasi yang terjadi ni, inflasi yang berlaku, kita dapat kurangkan dengan hanya simpan 1 gram emas yang kita beli RM100 dulu. Sekarang ni harga ni lebih kurang RM280, RM260. 1 gram ni memang sangat hebat 1 gram. Okey, harga emas. Harga emas ni macam mana doktor harga emas sekarang doktor? Harga emas ni dia tak macam saya cakap tadi. Harga emas ni dia tak naik macam naik pecut untuk Bitcoin. Dia orang kalau suka Bitcoin pecut ke atas, tapi sekarang dah menurun sikit, naik turun. Sama juga macam emas. Kita kalau tengok kat sini dia naik turun, dan tapi kalau kita simpan dia jangka masa panjang dia mesti menaik. Jangan simpan tu pakai duit lebihan. Saya cakap pakai duit lebihan. Okey, ni yang terkini saya baru dapatkan hari ni. Saya tadi dah tukar ni. Today emas actually turun lagi 0.35%. 30 hari kalau kita simpan 30 hari kita sudah rugi 6.66%. 6 bulan kita sudah rugi lebih kurang 11.65%. 1 tahun kita masih lagi untung. Tapi bila kita simpan lagi lama, lagi untung. 5 tahun kita untung, masih untung lagi. Walaupun kurang, kita masih lagi untung 36.28%. 20 tahun, masih lagi untung 500%. 500%. So macam mana kita nak untung? Simpan lama lah. Simpan lama. Hari ni beli tengah merah kan? Beli. Merah beli, nanti tunggu di hijau, untung lagi 1 tahun, lagi 5 tahun, memang untung. InsyaAllah. Kehebatan emas, saya akan tunjukkan beberapa slide tentang kehebatan emas. Emas ni bila kita tengok ni, sebenarnya emas ni dia zaman Rasulullah lagi dah memberi, dah diriwayatkan oleh Urwah ni. Dia kata apa? Rasulullah kata waktu tu dia nak beli seekor kambing.
So Rasulullah nak beli seekor kambing, Rasulullah telah memberikan 1 dinar sebagai untuk sebagai dia punya gantian lah dengan seekor kambing. Sebenarnya 1 ekor kambing sekarang ni zaman Rasulullah pun dengan 1 kambing zaman sekarang pun sebenarnya masih lagi satu dinar. Hebat dinar. So maksudnya dia telah keep ataupun dia telah mengurangkan inflasi. Kenapa inflasi? Sebab katalah kita simpan ni, kata dia kambing dulu 500, kita simpan 500, tapi sampai sekarang kambing dah 1000. Tu dengan simpan dinar ni sebenarnya dia simpan nilaian simpan nilaian duit kita tapi dalam bentuk emas, dalam bentuk emas. Kita dah boleh untung daripada segi macam tu. Okey, satu lagi keuntungan lagi apa? Katalah kita nak buat mengerjakan haji. Mengerjakan haji sebenarnya makin lama makin naik. Tapi sebab harga emas naik lagi mendadak daripada harga kenaikan kos haji ni, kita boleh tengok tahun 2000 kita perlukan 224 gram. Tapi sekarang ni 39 gram aja. So katalah kita simpan 224 gram tapi kita tak pergi haji. Kita tak pergi haji apa dapat? Kita boleh pergi lebih kurang 8 kali lah. Dengan simpan emas sahaja. Seronok Dengan simpan emas saja kita boleh pergi haji lagi banyak daripada biasa. Ada orang kata dengan saya, doktor, saya nak simpan emas doktor, tapi sebenarnya saya tak nak simpan emas untuk hari ni beli kereta. Saya nak beli simpan emas nanti lagi 5 tahun beli kereta. Bagus tak doktor? Bagus. Kenapa saya kata bagus? Sebab dengan simpan emas, 1 kilo emas, tahun 2000 beli 1 ekor pula, 1 buah kereta. 1 buah kereta sama dengan kurang 30,000 lebih kurang 30,000. Tapi sekarang ni emas ni, dengan simpan emas kita boleh beli 5 kereta sekarang sebab dengan kenaikan harga emas yang mendadak. Harga kereta naik juga tapi harga emas menaik lebih hebat. So siapa cakap dengan simpan emas tak boleh beli kereta? Lagilah senang beli kereta untuk capai matlamat. Okey. So macam mana kita nak simpan emas? Simpan emas macam saya cakap tadi, dia bukan simpan emas satu hari. Satu emas ni kena simpan berterusan. Kalau kita simpan mungkinlah kita simpan duit 2,616 untuk 5 tahun. Apa jadi? Inflasi yang berlaku 3% setahun ataupun 4% setahun akan menyebabkan nilai yang dia makin lama makin jatuh. Tapi sebenarnya orang tak faham benda ni bila kita cerita. Tapi bila pergi dekat pasar marah dia sebab dia kata harga barang asyik naik je. Dia tak tahu tu sebenarnya inflasi. Sebenarnya kalau kita simpan emas, katalah emas dulu kita beli dengan harga yang sama 2,600, dalam masa yang sama kita akan dapat nilaian emas akan datang lebih kurang 5 tahun lagi RM4,000. Siapa yang tak nak? Okey, ini tadi sama juga kereta Myvi tu. Okey, so apa yang penting dengan emas ni kita kena faham adalah kita sendiri yang tentukan harga emas. Ada orang masih lagi tak faham, dia kata apa maksud saya tentukan harga emas tu sendiri. Kalau kita beli 10 gram dulu harga RM3,000 RM3,000. Adakah kita rugi? Saya cakap dengan dia, jangan risau, tak rugi apa. Sebab apa? 10 gram yang kita beli tu adalah sebenarnya nilaiannya masih lagi 10 gram. Kalau selagi kita tak jual, kita tak rugi pun. Sebab itulah saya cakap dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan beli harga emas hari itu dengan harga RM300 yang mana saya pun beli. Saya cakap dengan tuan-puan, jangan gundah gulana. Sebab apa? Sekarang ni adalah waktu yang terbaik sekali untuk simpan emas ataupun averagekan harga emas. Averagekan harga emas tu maksudnya apa? Averagekan harga daripada katalah harga 3,000 hari tu, hari ni beli 2,450, dah kurang sebenarnya harga 10 gram yang hari tu beli. Contoh 3,000 campur dengan 2,450, bagilah dengan 2. Lebih kurang RM2,700. Tak payah nak tunggu sampai harga emas sampai 3,000. Harga emas 2,700 kita dah boleh dapat balik kita punya duit. Tapi kalau beli 20 gram, beli 100 gram, beli 250 gram, lagi dah kita untung sebab apa? Harga per gram lebih murah. Dan kita kena faham sebenarnya emas adalah wang kita. Sebab apa? Dengan secara tidak langsung sebenarnya kita tukarkan duit kepada kita punya duit kepada emas je. Dan
baik dengan rahsia dengan emas adalah dia adalah bersifat rahsia. Inilah antara investment yang tiada siapa pun yang tahu. LHDN tak tahu pun kita beli emas ni. Kalau kita muflis pun kita boleh beli simpan emas. Dan yang paling best sekali kita ada benchmark yang terbaik iaitu Public Gold. Kenapa? Public Gold beli balik kita punya emas. Jangan risau. Dia akan ada spread yang jelas. Kalau 10 gram 9%, kalau 20 gram 9%, kalau 50 gram 8.5%. Dan itu adalah sebenarnya benchmark yang bagus jika kita tahu sebenarnya berapa banyak kita punya spread. Dan bagus dengan emas adalah dia tak ada tarikh luput. Tak ada tarikh luput. Dan bisnes dengan Public Gold, dia tak pernah ada tarikh luput. Dan siapa nak jadi dealer, ini adalah waktunya. Sebab apa? Harga tengah murah. Harga tengah murah. Okey. Apa lagi best tentang emas ni? Emas ni saya selalu cakap dengan semua orang. Gunakan simpanan emas sebagai simpanan untuk anak kita belajar. Sebab apa? Kita tengok Universiti Awam ini tahun 2014 Universiti Awam 12,000 Saya belajar dulu lebih kurang 12,000 lah sebab saya belajar tahun 2012 Tapi sekarang ni dah meningkat lebih kurang 30,000 40,000 ni kena bayar sendiri. Jangan lupa sebenarnya dengan kita simpan emas untuk anak kita, bila dia mencecah 18 tahun, sebenarnya kita telah menyimpan nilai. Itulah satu benda yang bagus. Bila kita menyimpan nilai untuk simpan emas dan menyimpan nilai, dan kita akan mengalami tiada lagi kesusahan untuk anak kita pergi belajar. Sebab apa? Kita simpan emas 1 gram untuk 1 bulan, selama 18 tahun kita dah dapat 216 gram. Kenapa tidak kita untuk simpan RM100 saja untuk anak kita di kala emas tengah murah. Emas tengah murah sekarang. Macam mana nak guna ni doktor? Dengan bila kita simpan emas ni, kita tukar balik dia dalam bentuk duit dan kita boleh gunakan dia sebagai kos dia pergi belajar. Pergi belajar. Okey, ada orang tanya dengan saya lagi, dia kata, doktor, mana best doktor? Simpan emas ke, simpan emas gold bar dengan Dina ke, simpan barang kemas? Jawapan ni senang saja. Kalau kita lelaki, janganlah simpan barang kemas kan. Kalau isteri kita boleh pakai, simpan je barang kemas, tak ada masalah. Barang kemas ni selagi boleh dipakai oleh isteri kita, belikanlah, beli. Tapi jangan beli ke semua untuk barang kemas. Sebab apa? Barang kemas ni terdedah, senang orang nampak, dalam masa yang sama, ketulinan dia pun lebih rendah sikit. Kos upah dia pun lebih tinggi. Sebab apa? Dia upah 1 gram pun mahal. Untuk per gram pun mahal. Dan nak jual balik pun lebih susah. Tapi adakah tak boleh beli barang kemas? Saya tak cakap macam tu. Sila beli barang kemas untuk isteri kita sayang. Belikanlah mereka. Sebab apa? Dengan cara macam tu menunjukkan sebenarnya kita keupayaan emas sebagai untuk dipakai. Tapi kalau kita dah beli barang kemas dah 100 gram, kenapa kita nak simpan banyak-banyak dalam barang kemas? Simpanlah juga dalam bentuk gold bar dan Dina. Sebab apa? Dia memang sifatnya untuk simpanan. Dalam masa yang sama, yang best dengan gold bar dan Dina adalah dia boleh digadaikan dan spread, iaitu harga jualan lebih rendah dan kos ni lebih murah. Okey. Saya nak pergi sini lah. Okey, ada orang tanya dengan saya dia kata apa beza doktor gold bar ni doktor? Gold bar ni dengan Dina, apa beza dia? Gold bar tu bentuk petak je, gold bar bentuk petak, Dina bentuk bulat. Gold bar bentuk petak, Dina bentuk bulat.
Apa bezanya? Tak ada beza Sama je keturunan dia. 999.9. Tanya saya, doktor mana best doktor? Dua-dua best. Dua-dua saya ada. Dua-dua saya suka. Sebab apa saya suka? Sebab dia emas. Selagi dia emas saya suka je. Ada orang tanya, doktor dalam kad ni ada tak? Ada. Ada kad ni akan ada balik lepas coronavirus selesai. Dia akan ada balik bila coronavirus selesai. Okey. Bila kita cerita pasal emas ni, yang paling penting sekali adalah kita kena ada matlamat yang jelas. Matlamat jelas. Tadi saya dah bincangkan tentang pendidikan anak. Saya ada cerita juga pasal pergi haji juga. Saya ada cerita juga untuk beli kereta, untuk beli rumah. Ada juga saya sebelum ni pernah cerita tentang mas kahwin. Simpan untuk mas kahwin. Banyak saya punya doktor-doktor semua simpan untuk mas kahwin. Dan simpanan untuk aset. Ini program simpanan Dina. Siapa nak simpan Dina, pergi haji 15 keping. Pendidikan 30 keping, kecemasan 30 keping, perubatan 30 keping dan persaraan 150 keping. 150 keping. Okey. Ini topik sebenar kita sebenarnya. Lama kita nak pergi topik sebenar kita ni. Untuk jadi penyimpan emas yang baik, dia sebenarnya tidak memerlukan untuk tengok harga emas. Sebab apa? Bila kita tengok harga emas, kita ada tendensi untuk tak beli. Sebab apa? Kita takut harga turun lagi. Tapi sebenarnya, dalam menyimpan emas ni, yang paling penting sekali matlamat dia adalah untuk tambah gram emas. Kalau kita beli emas hari tu 10 gram, tapi sampai sekarang kita tak naik gram emas kita sebenarnya telah ketinggalan dengan orang yang beli 2 gram, 3 gram satu bulan. Sebab apa? Ibaratnya macam kura-kura dengan arnab lah. Kura-kura dengan arnab. Biar kura-kura jalan perlahan, tapi arnab jalan laju, tapi akhirnya dalam pengakhirannya dia tetap kalah. Tak kalah. Yang paling penting sekali kita kena konsisten untuk penyimpan emas. Untuk pelabur emas macam saya akan beli dan jual. Beli dan jual. Beli dan jual. Saya akan beli dan jual, beli dan jual, beli dan jual. Dan peniaga emas adalah beli dan jual dan dapatkan tunai. Untuk jadi semua ni, perlu tak jadi seorang dealer? Yes. Kenapa tak jadi dealer? Nanti saya akan bagi tahu apa kebaikan dealer. Okey, saya dah cerita. Okey, ini dia kita punya slide yang paling penting adalah macam mana nak jadi strategi untuk menyimpan emas yang berjaya. Untuk menjadi seorang penyimpan emas yang berjaya, nombor satu, kita dapatkan ilmu. Hari ini semua orang dapat ilmu. Letakkan matlamat kita. Apa matlamat kita? Adakah untuk pendidikan anak, ataupun untuk pergi haji, ataupun sebenarnya untuk dana kecemasan, ataupun sebenarnya untuk simpanan aset. Simpanan aset. Okey. So bila kita tahu produk mana yang baik antara Dina atau Gold Bar, buat pilihan ataupun dan akhirnya kita mesti konsisten untuk simpanan emas. Okey, 5 kesilapan. Ramai orang yang kata dengan saya, doktor, saya nak bila saya beli emas ni, saya nak cepat-cepat untung, tak akan berjaya. Emas lepas tu bila beli emas ni, lepas tu tiba-tiba dia kata nak beli 250 gram terus. Biar simpan sikit-sikit, tapi yang paling penting jangan fikir terlalu banyak. Sebab bila kita nak fikir terlalu banyak, kita akan lama-lama kita tidak berjaya untuk simpan. Kenapa saya simpan Public Gold? Sebab Public Gold adalah the only company, satu company yang ada LBMA dan dia patuh syariah, dan sememangnya kita tak perlu pergi kedai pun, tunggu kedai buka semua tu beratur panjang, tak payah. Sebab apa? Semua sistemnya online. Dan bagus dengan Public Gold, dia punya ni sangat berkualiti dan sangat bagus daripada simpanan emas. Dia juga ada joint venture dengan Public Gold, joint venture dengan POS. Sebab tu ada kadang-kadang kita boleh nampak yang ada POS Malaysia punya Gold Bar. Dan kita ada lebih kurang 18 Public Gold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 dan sangat bagus sebab kita bila ada banyak branch, senang kita nak dapatkan emas. Okey. Saya ada lebih kurang 8 minit lagi untuk bercerita. Ini satu Dina Public Gold 4.25 gram. 5 Dina 21.25 gram. 10 Dina 42.5 gram.
dan 50 gram, 20 gram, 10 gram, dan jangan lupa kita ada 100 gram, 250 gram dan 1 kilo. Macam mana kita nak simpan Macam mana kita nak simpan emas, doktor? 3 cara. Satu cara adalah kita panggil tu outright. Outright tu maksudnya kita terus beli 250 gram, 1 kilo, 1 dinar ataupun mana-mana amount dan terus bayar dan saya boleh ambilkan. Saya boleh ambilkan. SEPP tu adalah simpanan secara bayaran secara ansuran. Kita lock harga hari ni, besok naik, dikekal harga tersebut kekal harga tersebut. So kita boleh bayar 4 kali atau 10 kali Dan yang paling penting sekali, yang paling best sekali dengan public gold, tak payah pun nak susah-susah nak kena simpan sampai 300-400 ringgit. Kita boleh start dengan 100 ringgit dan yang bestnya ialah tak ada komitmen. Bayar sekali 100 ringgit, katalah nanti tak nak bayar, kita tak ada duit lebihan 3-4 bulan, tak payah pun, akaun kita masih lagi kekal aktif sampai RM100 pertama saja. Katalah bulan 2, bulan 3, bulan 4 tak letak apa-apa, jangan risau, masih lagi aktif akaun kita tu. Okey, ni akaun Gap untuk public gold. Ia adalah serendah RM100 dan seawal sehari kelahiran dan sampai 18 tahun. Ini adalah akaun join dengan pewaris ataupun ibu dan ayah. Boleh jadikan tabung pendidikan anak-anak. Okey, best dengan Gold Accumulation Program adalah serendah RM100, disokong dengan emas fizikal. Bila-bila masa boleh keluarkan dan bagusnya sekarang ada GIT. 24 jam transaksi, boleh buat akaun bersama anak dan tiada upah simpan. Dan yang best sekali dia patuh syariah. Ada orang tanya dengan saya, doktor saya tak ada lah doktor duit lebihan. Saya cakap dengan dia macam mana dia hidup tak ada duit lebihan Paksa diri tu. Paksa diri. Kalau kita tak paksa diri kita untuk simpan emas, kita tak akan ada. Paksa diri bila kita tengok harga emas rendah ke turun, kita masih beli emas. Kita paksa diri kita untuk simpan duit lebihan. Dan akhirnya, kita akan dapat capai matlamat kita. Macam matlamat. Okey, harga emas sebenarnya dia meningkat. Tapi ada kala dia menurun. Dan pada 2020 Jun 253 sebenarnya kita berada di landasan bawah emas. Ini adalah satu tempat yang bagus untuk kita mulakan simpanan emas. Okey, ini 4.3 harga dia 244 dan hari ini harganya 245 Harga emas memang naik turun tapi yang paling best sekali adalah gram masih sama. Inilah Gap ni adalah satu apps yang mana kita boleh beli bila mana masa. Kalau terbangun tidur, murah lah kita beli pun boleh, tak ada masalah. Okey, inilah kita panggil, boleh lagi 5 minit. Okey. Ini macam mana untuk simpanan emas. Senang je kan? Senang saja. RM100 je, boleh pilih kat sini, boleh tukar je RM100. So sebenarnya dan kita akan dapat berapa banyak gram yang kita nak. 300 pun boleh, tak kisah, tak semestinya kena lebih sana. Nak 1000 pun boleh, tak masalah. Senang kan? Bank in je, pakai kita punya APX, senang saja dan terus tekan proceed. Buat bayaran dan akhirnya dia proses. Senang je. Okey, terima kasih kepada Faris saya punya dealer yang telah buat ni video ni. Okey, GIT tu maksudnya kita tunggu di rumah dan kita akan dapat emas Okey, ini first kali dalam Malaysia penghantaran ke rumah berinsurans. Berinsurans. Siapa yang tak suka berinsurans lagi Okey, ni actually boleh sama juga pergi tadi tu, kita boleh pergi JIT withdrawal. Kita boleh pilih apa semua yang mana kita nak, kita masukkan kita punya alamat dan akhirnya kita boleh proceed. Okey. Okey, ni juga saya buat video untuk buat JIT. Masuk website.
Okey, semuanya boleh keluarkan Kalau siapa yang suka 1 gram boleh keluarkan. 5 dinar pun ada kat sini. So boleh pakai JIT. JIT ni boleh beli semua benda pun boleh. Senang kan. Pilih mana suka. Lepas tu alamat mesti betul. Okey, berapa banyak kita nak beli tu. Kita tekan proceed. Okey, TAC number nanti kalau kita ni nanti dia akan masuk dekat dalam kita punya. Okey. Siapa yang nak ni nanti boleh tengok balik, saya akan masukkan saya punya YouTube channel. Okey, ini contoh contoh ni harga dulu mahal ni, 264 ni kan. 10 gram ni contoh untuk SEPP, maksudnya bayaran secara ansuran Ansuran. Ada orang tanya dengan saya, kenapa yang pertama mahal Yang pertama ni termasuk upah kawan-kawan semua, tuan-puan semua, ni termasuk upah. Upah untuk EPP dia adalah RM15 untuk 10 gram dan tambah lagi dengan upah untuk SEPP. SEPP tu upah dia RM1 untuk 1 gram. So kalau kita nak beli 10 gram, kita tambah upah emas RM15, upah SEPP RM10. So kita tambah RM25 lagi RM25. So bulan pertama ni kita kena bayarlah SEPP dengan kita punya upah tu termasuk dekat bulan pertama. Okey, saya nak proceed untuk dealership. Okey, siapa-siapa yang okey. Okey, dealership. Okey ni. Okey, 1%, priority dealer 1.5%, master dealer untuk 2%. Okey, ini Westcard siapa yang berminat sebenarnya tak ada target sale tak ada dealership semua hidup dealership semua hidup dan best dengan dia kita dapat insentif Ini kalau kita berajin kita akan dapat award Okey, siapa yang berminat boleh grab normal dealer 5,000 gap 30 gram dalam masa yang sama gap 10,000 and 50 gram. Dinar pun boleh untuk jadi dealer Siapa yang berminat boleh PM saya lah 03363749 ataupun melalui Facebook saya ataupun pergi YouTube channel saya Dr. Haris kat sana dan Telegram semua saya ada. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Okey, kita ada lebih kurang 1 minit lagi. Semua harap-harap dapat sedikit ilmu daripada saya punya perkongsian hari ini. Yang paling penting sekali adalah untuk jadi seorang yang hebat, kita mesti mulakan simpanan. Kalau kita tak mulakan simpanan, kita memang akan mengalami kegagalan. Simpan emas jangan ikut trend. Simpan emas ikut kita punya duit lebihan, ikut kepada kita punya kemampuan. Jangan ikut trend. Kalau kita tak mampu jangan beli emas Kalau kita tak mampu, kita rasa duit kelebihan kita tak ada, jangan beli emas Kalau kita rasa ada duit lebihan dan teruskan. Okey, itu saja daripada saya untuk malam ni. Okey, semoga berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.